Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam video ini, saya akan menerangkan berkenaan personal learning plan yang akan saya pelajari dan dipraktikkan sepanjang hidup saya selepas ini. Sebelum saya memulakan penerangan saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Iqbal Zahir bin Zaharuddin, pelajar semester 1 jurusan Sarjana Muda Teknologi Maklumat. Dalam penerangan ini, saya akan membincangkan berkenaan 3 perkara iaitu kemahiran kepimpinan, kemahiran komunikasi dan kemahiran membaca secara pantas. Pada topik pertama, saya akan menerangkan kelemahan dalam kemahiran kepimpinan dan solusi atau teknik bagi mengatasi kelemahan tersebut. Pada topik kedua, saya akan menerangkan kelemahan kemahiran komunikasi dan solusi atau teknik bagi mengatasi kelemahan tersebut. Dan akhir sekali, pada topik ketiga, saya akan menerangkan kelemahan saya dalam teknik membaca yang memberi kesan terhadap penggunaan masa yang lama dalam mencari sumber rujukan untuk menyiapkan tugasan beserta solusi atau teknik membaca secara pantas bagi mengatasi kelemahan tersebut. Kemahiran pertama yang akan dibincangkan ialah kemahiran kepimpinan. Berikut terdapat beberapa sebab mengapa saya memilih untuk mempelajari kemahiran kepimpinan yang efektif. Saya telah menjalani ujian personality di laman web www.mindtools.com di mana hasil daripada ujian tersebut, saya mendapati terdapat kelemahan dalam menguruskan sesebuah kumpulan. Setelah saya membuat refleksi diri terhadap keputusan ujian tersebut, saya mendapati keputusan tersebut adalah benar kerana kelemahan saya dalam menguruskan sesebuah kumpulan di dalam organisasi menjadi tidak teratur dan seringkali tidak mencapai perkara yang diinginkan. Tambahan lagi, disebabkan kemahiran kepimpinan yang kurang dalam diri saya mendapati kegagalan dalam pembagian tugas seringkali menjadi isu di mana saya akan mengambil alih tugas dalam menggantikan anggota kumpulan yang tidak dapat melaksanakan tugasan tersebut. Berikut adalah solusi atau teknik kemahiran kepimpinan yang saya akan praktikkan bagi mengatasi kelemahan saya dalam menjadi seorang pemimpin bagi sebuah kumpulan. Yang pertama, mengamalkan komunikasi yang jelas dalam penyampaian sesuatu arahan. Yang kedua, meningkatkan kreativiti dalam mencari penyelesaian masalah. Yang ketiga, mempelajari cara pembahagian tugas yang betul mengikut kesesuaian anggota kumpulan. Dengan teknik ini, saya pasti kelemahan saya dalam menjadi seorang pemimpin bagi sebuah kumpulan dapat diperbaiki bagi mencapai hasil atau output yang diinginkan. Kemahiran kedua yang akan dibincangkan ialah kemahiran komunikasi. Berikut terdapat beberapa sebab mengapa saya memilih kemahiran komunikasi untuk diperbaiki dan dipertingkatkan dalam komunikasi harian saya. Yang pertama, anggota kumpulan tidak memahami arahan yang diberikan. Yang kedua, kehilangan kerjasama di dalam kumpulan. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan pada ketua kumpulan. Bagi mengatasi kelemahan dalam komunikasi, berikut adalah solusi atau teknik kemahiran komunikasi yang baik bagi mengatasi kelemahan saya dalam berkomunikasi di antara kumpulan. Yang pertama, saya perlu lebih kerap mendengar permasalahan yang dihadapi oleh anggota kumpulan yang tidak dapat menyiapkan tugasan mereka. Setelah itu, saya perlu memberikan jalan penyelesaian atau motivasi bagi meningkatkan semangat mereka dalam menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Yang kedua, saya perlu memberikan arahan dengan cadangan yang bersesuaian beserta matlamat bagi menyiapkan tugasan. Perkara ini dapat membantu dalam memastikan anggota kumpulan dapat menyelesaikan tugasan yang telah diberikan dengan baik. Kemahiran yang terakhir sekali yang akan dibincangkan ialah kemahiran membaca secara pantas. Sebagai seorang yang mempunyai kerjaya dan juga sebagai seorang pelajar yang mempunyai tanggungjawab akademik, terdapat kekangan masa yang signifikan dalam mencari sumber rujukan bagi menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberikan. Oleh itu, saya memerlukan satu lagi kemahiran khusus yang dapat mengatasi isu masa yang terhad ini, sambil memastikan tugasan-tugasan yang diberikan dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Salah satu kemahiran yang sangat penting dalam konteks ini adalah kemahiran membaca secara pantas, di mana seseorang mampu menggali dan menyerap maklumat dengan cepat, memahami intipati kandungan serta mampu menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberikan. Untuk mempelajari dan mengamalkan teknik membaca secara pantas, terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti iaitu yang pertama, menetapkan matlamat untuk latihan yang akan dilakukan. Dalam langkah ini, saya perlu menetapkan masa bagi menjalani latihan membaca secara pantas. Yang kedua, menilai keupayaan dan mencari kelemahan ketika membaca. Yang ketiga, menggunakan pensil atau tangan sebagai penunjuk ketika membaca. Langkah ini dapat membantu kita untuk fokus ketika membaca. Yang keempat, membaca perkataan utama sebagai kumpulan ayat. Cara ini dapat menyelesaikan masalah membaca perkataan demi perkataan dan mengurangkan menyebut perkataan di dalam minda kita. Yang kelima, membuat pengibasan ayat sebelum membaca bagi keseluruhan bahan bacaan. Teknik ini dapat membantu kita mencari perkara yang diinginkan dalam satu bahan bacaan daripada membaca keseluruhan bahan bacaan. Yang keenam, menggunakan teknik membaca secara dinamik. Dengan teknik ini, kita akan dapat meningkatkan tahap kefahaman pada bahan bacaan yang kita baca tanpa perlu untuk mengulang semula bahan bacaan. Yang ketujuh, langkah yang terakhir sekali adalah mengamalkan formula 4M iaitu membaca, merumuskan, menyoal dan menyimak semula. Berikut adalah 3 kemahiran yang saya ingin pelajari. Diharapkan kemahiran-kemahiran ini dapat membagi kelemahan-kelemahan yang saya hadapi. Sekian, terima kasih.